Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, masalah imam tidak duduk tahiyat awal, dia terus bangun, dia terus bangkit berdiri ke rakaat yang ketiga. Okey. Yang ni biasa berlaku lah tuan-tuan. Jadi bila berlaku tu kita kena hati-hati apa yang kita nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib menggunakan kitab pada malam ini Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Al-Qaulut Tam pada muka surat 66. Sambung kerana Nabi. Satu. Muka surat 66, masalah yang ke-100. 100 lah kita masuk. Ingat banyak mana tahu lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah yang ke-100 dalam masalah imam dan makmum, imam tidak membaca tasyahud. Imam tidak membaca tasyahud. H tu dia kena dua kali, dia bunyi tasyahud. Awal daripada solat yang 4 rakaat dan terus berdiri. Sama ada solat yang 4 rakaat ataupun solat yang 3 rakaat lah, yang ada 2 tahiyat, ada 2 tasyahud. Di tasyahud awal kita dah mengaji dia adalah sunat ab'ad ataupun sunnatun maksudatun. Sunat ab'ad ataupun sunnah maksudah yang kalau kita tinggalkan dijabar ataupun disunatkan kita sujud sahwi untuk menampung kecacatan itu. Itu sunat ab'ad ataupun sunat maksudah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, masalah imam tidak duduk tahiyat awal, dia terus bangun, dia terus bangkit berdiri ke rakaat yang ketiga. Okey. Yang ni biasa berlaku lah tuan-tuan. Biasanya berlaku. Jadi bila berlaku tu kita kena hati-hati apa yang kita nak buat. Baik, jika imam tinggal membaca tasyahud awal daripada solat yang 4 rakaat dan berdiri qiyam, ia dengan lupa ataupun sengaja. Dia lupa ataupun dia sengaja tak ada masalah sebab dia sunat. Lupa pun okey, sengaja pun okey. Solat kita sah. Maka kalaulah makmum takhalluf artinya ditinggalkan di belakang kerana membaca tasyahud itu. Jadi imam dah bangun, Allahu Akbar, berdiri tegak dah, qiyam dah. Makmum dia tak mau bangun, dia duduk. Dia baca tasyahud awal. Imam berdiri, dia baca tasyahud awal. Dia takhalluf nama dia. Okey. Kata dia, nescaya batallah solatnya makmum. Solat makmum batal. Ayat ni banyak berlaku tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab makmum tidak tahu
yang kata tasyahud awal tu sunat. Nah, benda sunat, kalau imam buat, kita buatlah. Kalau imam tak buat, kita pun tak buat. Kita wajib mutaba'ah. Dalam salat jamaah yang wajib mutaba'ah. Mutaba'ah ialah ikut. Itu inti yang paling penting dalam salat jamaah, ialah makmum wajib ikut imam. Bila imam terus bangun pada qiyam, maka kita wajib ikut. Nah, kalau kita menyibukkan diri duk pergi baca tasyahud awal, tasyahud tu sunat, qiyam tu wajib. Kita pergi sibuk dengan yang sunat, kita tinggalkan wajib ikut imam, dan qiyam tu pun wajib, rukun. Sebab itulah batal solat, sebab nampak bercanggah. Solat jamaah dia tak boleh nampak bercanggah teruk sangat. Tuan-tuan, orang tengok apa ni, imam bangun mereka duduk, nampak pelik. Bila nampak pelik, itu nama dia satu percanggahan yang fahish, yang keji, maka batal solat makmum. Nah, kalau sikit-sikit tak apa, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, imam tidak duduk istirahat. Nah, kita mengaji duduk istirahat itu sunat. Jadi sebelum kita sujud yang kedua, kemudian sebelum kita bangun ke rakaat yang kedua, sunat kita duduk istirahat, kemudian kita bangun dengan takbir yang samalah. Allah, sampai duduk tu Allah, bangun Allahu Akbar. Satu takbir je lah. Dengan takbir Allahu Akbar duduk, kemudian Allahu Akbar sekali lagi bangun. Tak boleh gitu. Satu takbir je. Allah, bangun sampai bangun. Itu nama dia duduk istirahat sunat. Imam tak buat, imam pergi bangun terus. Dia tidak duduk istirahat, dia Allahu Akbar bangun tu. Kita Allah duduk dulu, kemudian Allah sambung Allahu Akbar. Tak apa. Imam tak buat, tak duduk, kita pergi duduk, tak apa. Dia tidak nampak sangat perbezaan itu sebab dia terlalu sikit. Dia tu sah. Tak ada masalah yang tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini bukan duduk istirahat ni. Ni duduk tasyahud, dia mesti panjang punya. Bila imam tak duduk, dia terus kita pergi duduk baca, maka kita baca nak habis Allahumma salli ala Muhammad tu dia lama. Maka nampak perbezaan yang jauh antara imam yang berdiri dan makmum yang duduk. Maka bila nampak perbezaan yang fahish, yang keji begini, solat batal, solat makmum tu batal. Jangan bagi nampak perbezaan yang ketara. Fahish ni yang keji, yang ketara sangat. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka wajib kita ikut imam, jangan pergi duduk. Terus imam bangun, kita bangun. Ingat loh, imam bangun, kita bangun. Kalau tak nampak, masjid ni hujung tu kan nampak. Nah, imam pergi bangun terus. Bangun terus pula buat Allahu Akbar pendek. Allahu Akbar pendek. Faham? Bila Allahu Akbar pendek, hak ujung dia ingat duduk. Mereka pun duduk. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Sebab mereka bukan nampak tu imam hujung. Nak pula luar sana, bukan nampak. Nampak. Iman arahan pula tak betul, buat pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu duduk lah tu. Mumpuk Allahu Akbar, duduk at-tahiyyah dia. Imam bangun dah, rakaat yang kedua. Rakaat ketiga. Rakaat ketiga bukan baca Fatihah kuat. Slow. Alhamdulillah. Makmum tak dengar baca. Tiba-tiba Allahu Akbar rukuk. Depa tu pergi bangun. Allahu Akbar, jengkeranya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu arahan imam dia kena tak boleh arahan gitu. Dia bila dia nak bangun terus, kalau dia tak duduk, sama dia lupa ataupun dia sengaja, dia kena panjang lah. Dia kena biasakan diri dia takbir dia panjang. Allahu Akbar. Jadi makmum hak biasa dengan imam ni, dia tahu dah tu imam ni terlupa tu. Takbir panjang ni dia bangun diri tu. Nak curly sikit. Oh, nampak geng hak duduk dalam tu bangun pun kita. Bangun. Nah, walaupun kita duduk dulu. Tapi nampak orang macam bangun, kita bangun, tak ada masalah, bangun. Jangan duduk dulu. Bila kita tahu yang imam tu sudah bangun, maka kita kena bangun. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ingat wajib ikut imam. Sebab tidak rukun duduk tahiyat awal tu.
Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, siapa yang duduk baca imam bangun dalam keadaan dia tahulah, tak tahu tadi tak apa. Dalam keadaan dia tahu imam tu bangun, dia pergi duduk baca juga, maka solat dia batal. Bila batal artinya dia kena solat semula. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bersalahan jika makmum itu mufaraqah dengan imamnya kerana membaca tasyahud itu. Kecuali dia mufaraqah lah. Imam Allahu Akbar berdiri, dia pun Allahu Akbar duduk, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Niat dalam hati dia, aku berpisah dengan imam, aku tak ikut imam dah. Boleh. Harus mufaraqah bila imam buat sesuatu yang menyalahi susunan solat yang apa dia dikira uzur syar'i, boleh. Imam tak baca tasyahud, dia bangun terus, dikira uzur yang membolehkan makmum mufaraqah. Imam tak baca qunut subuh dalam mazhab Syafi'i, dia terus sami Allahu liman hamidah, terus dia sujud Allahu Akbar, sama dia sengaja ke dia lupa, tak kisah. Makmum ada keuzuran syar'i untuk mufaraqah dengan dia. Jadi kita boleh niat mufaraqah, aku sudah berpisah dengan imam, aku tak ikut imam apa-apalah, yang membawa arti kita tak ikut dia. Niatlah hati lah, jangan kata mulut pula. Kata mulut batal. Nah, kalau lebih daripada 6 kalimah lah, tak lebih dari 6 kalimah tak apa. Kalau tak sengaja, kalau sengaja batal. Ingat lintas di hati. Tasyahud dengan qunut. Kalau imam tak buat, kita boleh mufaraqah dengan dia, harus. Tidak makruh apa-apa. Yang makruh ni kita sengaja mufaraqah. Imam tak buat apa-apa kesalahan, kita sengaja nak berpisah dengan dia. Tadi masa takbir niat ikut Allahu Akbar makmuman. Tapi bila dalam malah ikut, dia pun makmum mufaraqah. Hak tu makruh. Nah, yang tu makruh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu beza dia. Imam buat benda uzur syar'i dikira uzur tu, maka harus kita mufaraqah, niat mufaraqah. Imam tak buat apa-apa kesalahan uzur syar'i, kita sengaja pergi mufaraqah, makruh. Imam buat kesalahan yang boleh membatalkan solat, wajib mufaraqah lah. Walaupun tu imam tak tahu, tak cicak jatuh atas baju dia, kita duduk belakang dia, kita nampak kelepuk tu cicak jatuh, bunyi kuat, Allah tu cicak. Kita yang tengok lah, wajib mufaraqah, niat mufaraqah dengan imam. Ikut juga batal solat kita. Imam tak apa, dia tak tahu. Yang kata najis tu jatuh atas belakang dia tak tahu. Kita hak belakang nampak ni, ikut juga batal solat kita. Wajib mufaraqah. Mufaraqah ada 3 tu. Nah, yang pertama harus, yang kedua makruh, yang ketiga wajib. Ingat tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dalam keadaan dia tak baca tasyahud awal, dia bangun terus, kita boleh niat mufaraqah dan kita baca tasyahud dan kita solat seorang-seorang lah. Tak payah duk ikut dia lagi dah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai itu lah. Dan adalah dikirakan mufaraqah makmum itu dengan keuzuran, tak ada masalah. Tetapi jika imam itu setelah ia berdiri qiyam, imam qiyam, imam di pula, kemudian patah balik, imam tu turun balik kerana membaca tasyahud awal itu. Imam Allahu Akbar di pacak dah, tiba-tiba dia terlupa, dia bangun tu. Nah, maka dia pun turun balik. Turun tu tak bunyi, tak kata Allahu Akbar, dia turun gitu jelah tu. Duduk baca tasyahud. Baik, maka makmum janganlah mengikutnya. Yang ikut tu. Oh, payah juga. Ni kalau jadi berselera habis kita dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bahkan hendaklah ia mufaraqah dengannya. Nah, dan adakah harus yakni boleh bagi makmum menunggu imamnya dalam keadaan berdiri qiyam dan mentakdirkan, menganggapkan imam itu terlupa. Baik, untuk menjawabnya masalah ini terdapat 2 wajah, ni 2 pendapat yang lebih asahnya, yakni yang lebih sahih. Ada pendapat yang sahih, ada pendapat yang asah. Sahih tu sahih, asah lebih sahih. Ini lebih asahnya, lebih sahih, harus boleh kita mufaraqah. Nah,
Boleh menunggu dan boleh mufarakah lah. Demikian juga jika imam berdehem-dehem, imam buat itu dalam solat, maka hendaklah makmum itu tanggungan, yakni menganggapkan perbuatan itu atas terlupa. Mungkin dia terlupa kot, ataupun dia terdesak. Imam tak tak buat gitu, dia baca tak lepas, maka harus bagi dia buat. Jadi kita kena tanggung dia terdesak ataupun dia terlupa. Dan janganlah ia memutuskan keduanya, jangan kita mufarakah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ulang mula. Baik, kalau imam dia bangun berdiri betul, jadi kita tak boleh duduk baca, kita kena bangun. Kita pun bangun, on the way kita bangun, Tiba-tiba imam turun, selisih gitu. Apa nak buat wahai Nabi? Nak turun ikut imam juga? Kagum mana? Tak boleh. Kalau dia dah bangun, maka kita pun nak bangun, nak ikut dia. Elok kita bangun on the way, bangun nak tegak tu, dia selisih turun. Maka biar pergi kat dia. Kita tu tak boleh patah balik turun. Patah balik turun, jengkreng. Apa makna jengkreng Cik Nasir? Batal. Kita terus saja bangun diri, biar pergi dia turun. Maka kita ihtimal yang pertama dia terlupa. Ataupun dia terlupa, dia jahil. Yang pertama dia jahil, tak tahu kata turun balik tu tak boleh. Sebab bila kita mengaji, bila kita dah bangun berdiri tegak, lepas daripada hak rukuk dan berdiri tegak, dalam kaedah tak baca tasyahud awal, tak boleh turun balik. Kalau kita turun balik, dikira batal solat. Kita ihtimal imam kita jahil bab tu. Dia tak ngaji, tak sampai. Contoh jangan imam ni imam masjid dah. Imam kita ikut solat tu lah. Duk sebut imam masjid dah, imam masjid lain. Pelik hampa ni. Imam kita ikut solat, kita berhenti mana masjid dia, solat kita pergi ikut dia. Itulah tu imam. Kehening. Teruk hampa. Nak faham lah, imam masjid. Imam masjid pun sama lah. Kalau dia tak ngaji, dia ngaji tak apa. Ni imam hak kita singgah di masjid, kita pergi ikut dia, imam lah tu nama dia. Dia tiba-tiba kita ikut dia pada awal, dia takbir, kita takbir. Hak kedua tu dia pergi bangun tu. Kita pun nak ikut dia, tiba-tiba dia turun balik. Kita kena bangun. Kita ihtimal dia tak ngaji lagi bab tu. Yang kedua kita ihtimal dia terlupa kot. Tak apa. Baik, bila dia turun balik, kita hak diri tu boleh pilih antara dua perkara. Sama ada kita nak mufarakah ataupun kita nak tunggu dia naik semula, kita ikut. Dua-dua tu boleh kita buat, tapi pendapat yang paling kuat mengikut Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bab ni kita niat mufarakah lebih elok. Tapi kita tak buat kot. Yang saya buat gitu. Yang saya pernah mufarakah kita imam. Tak saya takut. Tak apa kalau kita nak tunggu dia pun tak apa. Yang tak boleh kita pergi turun ikut dia, tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dua-dua bangun, hak dua-dua ni kita kata kalau hak solat ni lah solat dua je lah. Kalau solat ramai-ramai jarang nak bangun semua. Imam dan makmum bangun serentak, terlupa. Imam terlupa tahiyat awal, makmum pun terlupa tahiyat awal. Boleh jadi begitu? Kalau ramai-ramai tak boleh jadi tu. Ni kita solat berdua. Baik, masa nak tahiyat awal, dua-dua ni pergi bangun, tak ingat, dua-dua terlupa. Tu imam terlupa, makmum pun terlupa, bangun dua-dua. Imam dah bangun betul dah. Kita ikut dia lah, baru ikut sampai nak tu, dia pergi turun balik. Kita macam mana tak sih kita? Kita, diri. Salah, turun balik. Turun. Asyik tak pening aku macam ni. Hak tadi lain. Hak tadi imam saja terlupa pergi bangun, kita tak lupa. Kita tahu patutnya duduk tahiyat awal, tapi dah imam pergi bangun, kita ikut dia lah. Sebab tu bila dia turun balik, kita tak boleh turun. Sebab kita tahu dah benar tu. Dia terlupa tadi ni. Hak ni dua-dua terlupa, dua-dua bangun. Saya sebut dua-dua, imam dan makmum dua-dua terlupa tasyahud awal.
bakat dua-dua bangun, imam bangun dulu lah. Allahu Akbar, dia betul dah. Kita pun dah dia betul, kita tak duduk lah. Sebab kita tahu dah tak boleh duduk. Kita pun nak bangun terus, nak ikut dia. Tiba-tiba dah, yang ni kita pun bangun juga. Kita tak tahu, kita tak perasan. Dia tak perasan, kita tak perasan. Dua-dua bangun, cuma dia bangun dulu betul. Kita pun bangun separuh, tiba-tiba dia turun. Kita, betul juga. Kita pun kena turun balik. Sebab dua-dua terlupa. Nah, ingat, bila dua-dua terlupa duduk tasyahud awal, bila imam tu turun balik, makmum wajib ikut turun balik. Tapi kalau imam sahaja yang naik dulu, kemudian kita tengok dah dia naik, kita tahu, kita tak lupa. Dah dia duduk berdiri, kita pun nak berdiri lah. Selisih dia turun, kita tak boleh turun balik. Tak tu, kita kena berdiri. Dua masalah ni tuan-tuan kena ingat betul-betul lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia banyak lagi masalah dia. Sekadar itu dulu kita bagi nampak yang mana kita nak kena ikut, yang mana kita tak boleh ikut. Kita sebagai makmum, contoh, kalau imam tu Allahu Akbar, pergi duduk baca tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal. Kita terbangun. Sebab dia takbir panjang pula. Patut dia takbir pendek. Allahu Akbar, duduk tahiyat awal. Dia Allahu Akbar, panjang. Tapi duduk tahiyat awal. Kita ingat bangun. Allahu Akbar. Duduk. Turun balik . Bila kita bangun tak sengaja, kita ingat imam bangun rakaat 3. Rupa-rupanya dia duduk, tapi takbir dia panjang. Kita dah biasa dengan imam takbir panjang, ni bangun. Tapi dia takbir panjang, dia duduk. Maka kita terbangun tak sengaja, imam duduk baca tahiyat, maka wajib kita turun. Mutaba'ah itu wajib. Wajib kita turun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tak turun, solat kita batal. Itu satu. Yang kedua, imam Allahu Akbar duduk. Dia takbir pendek Allahu Akbar duduk. Kita malah ikut Allahu Akbar berdiri terus. Kita sedia nak jawab kan? Jangan. Tu imam takbir Allahu Akbar tahiyat awal, kita malah nak duduk tahiyat awal dan dia sunat saja. Kita kata, apalah aku tunggu dia dalam diri. Allahu Akbar, pergi bangun dulu, berdiri, tunggu imam dalam diri. Masa tu adakah kita wajib turun? Turun, wajib turun. Lagi salah. 2 kali salah, jangan kerayu. Kalau hak tak sengaja tadi, wajib turun. Kalau hak sengaja bangun, dia tahu dah imam tahiyat, tapi dia tak mau, dia sengaja bangun, hak ni tak wajib turun. Sunat dia turun. Sudah. Malah sebut banyak-banyak, pening. Sekat tu sudah. Sekat tu sudah. Tuan-tuan boleh nampak dah, hak mana wajib, hak mana sunat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati selesai. Yang banyak-banyak sangat. Pening kepala. 101. Hendaklah makmum mufarakah dengan imamnya jika bangun ia ke rakaat yang kelima. Ni cerita, tadi cerita dia bangun rakaat 3 tinggal tasyahud. Hak kita ni pula imam pergi bangun ke rakaat yang kelima bagi solat yang 4 lah. Kalau solat 3 macam maghrib, dia bangun ke rakaat yang keempat. Kalau solat 2 macam subuh, dia bangun ke rakaat yang 3 macam tu lah. Dia sebut hak banyak kali, yang kelima tu hak solat 4 lah, tuan-tuan. Sama aja, 4 ke, 3 ke, 2 ke, sama. Baik, mana dia tidak duduk tahiyat akhir. Dia pergi bangun seterusnya, dia bangun ke rakaat seterusnya. Kalau subuh dia bangun rakaat 3, bagi kita lah. Bagi dia mungkin 2. Dia perasan 2. Okey. Macam mana kalau imam pergi bangun tambah rakaat, sepatutnya dia duduk tahiyat akhir. Nampak macam mana? Okey, tuan-tuan. Jika imam bangun berdiri kepada rakaat yang kelima, maka hendaklah makmum mufarakah dengannya. Dan janganlah mengikutnya. Dan jika ia mengikutnya juga dengan sengaja, serta mengetahui ia haram hukumnya, nescaya batal solatnya makmum. Dan jika makmum itu masbuk atau syak pada meninggalkan rukun, maka bangun imam kepada rakaat yang kelima, nescaya tidak harus baginya mengikuti imam itu padanya, walaupun dia masbuk.
bahkan wajib ia mufarakah dengannya. Dan jika seorang makmum yang masbuk mengikutnya padanya rakaat yang kelima serta mengetahui dengan lebihnya, nescaya tidak sah ikutannya. Kalau dia tak masbuk dan dia tahu imam tu bangun rakaat kelima, dia nampak makmum lain duduk, makna dia tahu tu makmum naik lebih, imam naik lebih, dia pergi ikut juga, tidak sah. Tidak sah ikutan dia. Sebaliknya, jika ia mengikutinya dengan kejahilan dan mendapati ia semua rakaat sertanya, nescaya sahlah solat dia. Tapi kalau dia tak tahu, tak apa. Dia tak apa. Dan dikirakan rakaat itu baginya rakaat yang kelima bagi imam itu menurut kaul yang sahih. Tak tahu ni kita pergi dia solat seorang. Dia solat seorang. Jadi patutnya dia duduk tahiyat akhir tu, tiba-tiba dia bangun tu, Allahu Akbar. Kita baru sampai. Kita mana tahu dia rakaat kelima, kita ikut je Allahu Akbar takbir. Tak ada salah tu. Tak ada salah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati gini. Bila berlaku imam menambah rakaat, sama ada solat subuh, solat maghrib ataupun solat isyak, asar, zuhur yang 4, dia sepatutnya duduk tahiyat akhir, dia pergi bangun. Maka kita akan melihat makmum itu terbahagi kepada 3. Ini standard. Makmum di belakang akan terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang bangun ikut imam. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang duduk sambil bertasbih subhanallah, menegur imam, memberitahu imam yang dia tu pergi bangun rakaat lebih. Kumpulan yang ketiga bertindak duduk dan mufarakah. Duduk dan niat mufarakah, baca tahiyat sendiri, bagi salam. Dia akan ada 3 kumpulan. Agak-agak Cik Nasir kumpulan mana? Cik Nasir kumpulan mana? Tak tahu mana-mana? Jeng. Jang, aku tahu Jang. Dia kumpulan ikut tu imam. Baik. Hak 3 kumpulan ni mana yang betul, mana tak betul. Mana yang betul, mana tak betul. Baik, kalau imam bangun rakaat lebih tu, patut dia duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, tapi dia pergi bangun tu. Maka kalau ada kumpulan yang ikut imam, kalau dia ikut tu sebab dia sendiri pun tak pasti. Dia tu sendiri pun tak pasti rakaat berapa. Maka dia ikut atas imam. Sah solat dia. Sebab dia pun tak pasti, yang kata imam tu kena duduk sebenarnya tahiyat akhir. Dia pun tu pening kepala kat mana tu, imam bangun dia pun ikut tu imam. Kalau hak jenis tu tak puasa. Tapi bila dia imam dah bangun gitu, dia pun ikut tu imam sebab dia tak tahu, dia pun tak tahu imam tu tambah ke tak. Dia pun tak ingat rakaat berapa. Tiba-tiba makmum lain tak bangun. Makmum lain tak bangun, dia tengok, aku seorang bangun. Maka masa tu dia yakin yang tu imam tu tambah. Maka masa tu wajib dia duduk. Makmum hak bangun ikut imam tadi, hak tambah rakaat. Sebab dia tak pasti, kalau dia yakin tu imam tambah, dia pergi ikut, tu batal lah. Dia tahu dah tu imam kena duduk tahiyat, tapi tu imam tambah, dia pergi ikut juga, yang tu batal solat dia. Sebab dia dikira menambah rakaat dengan sengaja. Tu imam tu lain cerita, dia tu dengan sengajanya ikut, hak tu batal. Hak ni dia ikut, dia tak setu, dia ikut imam, dia pun sendiri tak faham, dia pun syok. Tapi bila dia bangun tengok hak lain semua duduk, maka dia datang keyakinan imam ni lebih ni. Masa tu dia wajib duduk. Kalau dia teruskan ikut imam, solat dia batal, solat tu imam tak ada masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi hati-hati Cik Nasir Cik Nasir bangun tu syok kan, yakin? Sebab Cik Nasir kata hak pulang pertama ni. Baik. Kemudian kumpulan yang kedua yang duduk, mereka yakin dah tu imam tu tambah. Duduk dan mereka cuba memperingati tu imam subhanallah. Kalau perempuan dia tepuk tangan tepuk gini. Okey. Subhanallah. Tapi tu imam tak turun. Sebab apa? Baik, kalau kita subhanallah imam tidak turun juga, dia ihtimal 2 benda. Yang pertama, imam tadi dia bangun tu bukan kerana dia lupa.
Dia bangun tu dia yakin yang dia itu rakaat yang keempat. Dia yakin, penuh yakin rakaat yang keempat. Walaupun sebenarnya kelima dia bangun, tapi dalam keyakinan dia empat. Maka bila makmum tegur subhanallah, dia tak boleh turun. Dia tidak boleh menolak keyakinan dia dengan teguran makmum. Tak boleh. Nah, seorang imam dia kena pegang dengan keyakinan dia. Dia tak boleh ikut keyakinan makmum. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka dia tak turun. Sebab tu dia tak turun. Dia turun batal. Anak di imam tu nak ada ilmu lah pula. Ada ilmu jangan keranya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita pergi kerusuh ni. Imam makmum sama-sama, kita dah pergi kerusuh lah. Nah, ihtimal begitu. Nah, dia yakin itu empat. Walaupun sebenarnya lima. Walaupun makmum subhanallah dia tahu, tapi dia tak boleh turun sebab dia kena bina atas keyakinan dia. Rujuk kitab Muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kitab itu. Yang kedua, dia mungkin ada buat kesalahan. Dia mungkin meninggalkan rukun yang kita tak pasti kita tak tahu. Dia meninggalkan rukun. Nah, mungkin kita kata solat Zuhur contoh. Tadi masa rakaat yang kedua, dia pergi baca surah terus contohlah. Dia Allahu Akbar naik ke rakaat yang kedua, dia bismillahirrahmanirrahim wal asri ataupun qul huwallahu ahad Allah. Dia tak baca Fatihah. Tapi dia tak sedar. Sampai rakaat ketiga pun dia tak sedar. Sampai rakaat keempat masa dia nak duduk tasyahud, dia ingat tadi tak baca Fatihah. Maka dia kena bangun untuk menambah rakaat. Sebab tu dia bangun. Hampa subhanallah pergi ya. Hampa tak tahu aku tak baca Fatihah tadi. Sebab Fatihah solat Zuhur Asar bukan bunyi. Faham tak sih? Maghrib tak apa bunyi. Isyak bunyi, subuh bunyi. Kita boleh tahu dia baca tak baca. Tuan-tuan, dia tak baca mufaraqah ha. Tapi Zuhur dengan Asar mana bunyi. Dia saja tahu dia tinggal ataupun tidak. Maka bila dia bangun rakaat akhir tu, kalau solat Asar dengan Zuhur mungkin ihtimal dia nak menambah rakaat sebab dia tertinggal mana-mana rukun yang kita makmum tak tahu. Nah, okey. Jadi imam tak ada masalah. Yang masalah dia makmum ni nak buat macam mana. Baik, bila makmum hak tadi kalau dia bangun ikut imam dia tak tahu juga, bila dia yakin maka dia wajib turunlah. Kalau dia ikut juga batal, nanti dia kena solat mula. Makmum yang tahu dia subhanallah sudah. Imam tak turun juga, dia ada dua pilihan. Sama ada menunggu imam sampai habis dia rukuk, sujud sebagainya sampai dia tahiyat dia pun ikut bagi salam, ataupun dia mufaraqah. Mufaraqah lebih utama. Nah, mufaraqah lebih utama kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Yang tiga tu berniat mufaraqah, maka yang tiga tu itulah yang lebih utama mufaraqah. Yang menunggu boleh. Dia tunggu boleh, tak ada masalah. Nah, gitu. Itulah keadaan bila imam naik ke rakaat yang lebih, maka makmum di belakang akan pecah pada tiga kumpulan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang bahaya ialah yang ikut tu imam itu bahaya. Yang duduk kata subhanallah tak ada masalah. Yang duduk baca tahiyat niat faraqah tak ada masalah. Yang masalah yang ikut tu imam. Kalau dia ikut dengan dia pun tak tahu tak apa. Nah, kalau dia ikut dan dia tahu imam tu lebih, maka solat dia batal. Hak tu je yang bahaya. Hak Cik Nasir tu. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis 101. Baik, 102. Makmum yang masbuk mengikut imam pada rakaat ketiga pada solat Jumaat kerana terlupanya. Sudah hak ni paling parah. Solat Jumaat paling parah, dia bukan macam solat biasa. Nah, baik, jadi imam tu sekali lagi imam yang sama. Hak lupa subuh tadi Jumaat, lupa pula Jumaat. Jengkring. Dia patut duduk tahiyat dua solat. Dia patut duduk tahiyat akhir dah, pi bangun pula dah. Nah, macam mana tengok. Baik, berdiri imam ke rakaat yang ketiga pada solat Jumaat. Kerana terlupanya. Sebab apa dia sebut solat Jumaat? Sebab apa dia tak masuk sekali 101? Tidak sama lah. Tidak sama. Sebab 101 tu solat biasa.
Kalau kita niat mufaraqah pun tak ada hal lah. Hak ni boleh ke tak mufaraqah? Sebab solat Jumaat dia fardu ain, solat berjamaah. Nah, solat Jumaat, solat jamaah secara fardu ain. Solat Zuhur biasa ni fardu kifayah dalam mazhab kita Syafi'i. Sebab tu dia sebut semula bab solat Jumaat. Boleh tak kita nak mufaraqah tu? Hak menunggu tak apalah, hak menunggu tak ada masalah. Hak mufaraqah pula. Bolehkah dia nak mufaraqah meninggalkan imam sedangkan ini adalah solat Jumaat? Nah, okey. Berdiri imam ke rakaat yang ketiga pada solat Jumaat kerana terlupanya, dia lupa. Imam kalau dia bangun kerana lupa, bila makmum subhanallah, dia wajib turunlah. Nah, dia bangun tu terlupa. Tiba-tiba makmum subhanallah, maka dia wajib turun. Kalau dia tak turun, dia batal. Hak tadi lagi, hak tadi dia bangun atas keyakinan, hak tu dia tak boleh turun. Yang kedua, kerana dia nak menambah rakaat, hak dia tinggalkan rukun, yang tu dia tak boleh turun. Tapi kalau dia saja tahu dia bangun tu kerana apa? Imam tu. Kita makmum tak tahu, sebab tu mufaraqah lebih baik. Takut dia bangun tu bukan kerana dia bangun kerana lupa. Nah, tapi kita subhanallah, dia tak turun. Batal solat dia. Bila solat dia batal, kita ikut pun tak jadi dah. Sebab itu kata Syekh Ibn Hajar Haytami, dalam keadaan macam ni kita tak tahu dia bangun tu lupa ke, dia bangun tu kerana keyakinan dia ke, dia bangun tu kerana dia nak tambah, kerana dia tinggalkan rukun, kita tak tahu, maka jalan selamat mufaraqah lebih baik. Kira siapa? Okey. Baik, yang ni kerana lupa, maka diikuti makmum yang masbuk pada rakaat itu kerana jahilnya dan mendapati ia semua rakaat serta maka solatnya itu sah dan dikira rakaat itu baginya menurut kaul yang sahih. Dan apabila imam memberi salam, maka hendaklah ia menghabiskan baki solatnya. Yang ni kira makmum masbuk, dia cerita makmum masbuk lah tuan-tuan. Nah, makna makmum hak datang ni, dia datang tu imam dah sami Allahu liman hamidah rakaat yang kedua. Bila imam sudah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang kedua, maka dia tidak ada habuan dah untuk dapatkan satu rakaat. Dia syarat nak dapat rakaat dalam solat Jumaat, dia kena dapat sekurang-kurangnya satu rakaat. Baru dia dapat satu rakaat, tak apalah nanti dia tambah satu lah. Kalau dia datang imam dah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua dah, dia takkan dapat rakaat. Dia tak boleh tambah dua, dia kena tambah empat. Dia tak macam solat biasa. Ini kena faham. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia datang imam sami Allahu liman hamidah dan dia sama ada dia tahu ataupun dia tidak tahu yang itu rakaat yang kedua, maka dia wajib niat usolli fardal jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kena niat solat Jumaat 2 rakaat. Dia tak boleh tengok, tak lepas dia kata tak dapat dah imam sami Allahu liman hamidah ni. Maka tak dapatlah. Bila tak dapat, dia tu usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sebab dia mengaji, dia tahu dah. Bila tak dapat satu rakaat dalam solat Jumaat, dia kira tak dapat solat Jumaat, kena solat Zuhur. Dia niat Zuhur tu. Boleh macam nasi. Buat pala kerah itu tak tahu tu. Tak tahu tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak boleh. Nah, kita tahu ataupun tidak, kita kena niat solat Jumaat 2 rakaat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita ikut memang dia tahiyat akhir dah. Nah, bila dia tahiyat akhir tak apa. Dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun, masa kita bangun tu kita mengubah niat. Aku solat Zuhur 4 rakaat. Masa tu niat kita diubah. Masa takbir, wajib takbir niat solat Jumaat 2 rakaat ikut imam. Nah, nanti imam dah tahiyat, kita ikut, dia bagi salam, masa kita on the way bangun tu, kita tukar niat, aku solat Zuhur 4 rakaat. Faham tak Aziz? Faham? Dengan niat awal-awal lagi Zuhur. Walaupun kita datang imam tahiyat akhir. Nah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kita takbir, aku niat aku solat Jumaat 2 rakaat. Ikut imam kerana Allah Taala, kita pun turun at-tahiyat sama dengan dia, dia bagi salam, on the way bangun, aku solat Zuhur 4 rakaat. Boleh? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tiba-tiba dia datang tu,
Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun Allahu akbar. Solat Jumaat 2 rakaat ikut imam. Nanti imam sujud, dia sujud, imam duduk antara dua sujud, dia duduk, bangun, imam sujud kedua dia ikut. Waktu imam Allahu akbar, bangun terus. Tadi dekat 3. Maka dia pun ikutlah, maka dia dapat 1 rakaat. Hak masbuk. Sebab itulah kita disuruh niat solat Jumaat. Kalau berlaku imam bangun macam tu, kita ikut, kita tak tahu. Kalau kita tahu tak lewat. Kita tak tahu yang kata dia tambah. Mungkin kita solat di belakang-belakang kot, tak nampak makmum sebagainya. Kita dengar tu imam Allah Akbar bangun, kita pun ikut lah. Maka sah kita dapat 1 rakaat, nanti tambah 1 sahaja. Baik, itu bab tu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau Allah berlaku macam tadi tu imam bangun ke rakaat yang ketiga, maka makmum di belakang dia akan jadi macam tadi juga. Akan pecah 3 juga. Akan pecah 3 juga. Baik, dalam hak ni, hak makmum menunggu imam, dia tahu imam bangun, dia tunggulah. Dia tunggu sampai imam duduk semula dan dia pun tahiyat sama imam. Imam bagi salam, dia bagi salam, tak timbul hak ni. Hak mufarakah. Dia kira dapat ataupun tidak solat Jumaat. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, dapat atau tidak solat Jumaat, dia mufarakah tu. Sebab tak solat habis dengan tu imam. Dia niat mufarakah, dia baca sendiri tahiyat, dia pun bagi salam. Jawapan dia, kalau dia dapat 1 rakaat, maka dia mufarakah, sah solat Jumaat dia. Nabi sebut, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang dapat 1 rakaat dengan imam, maka dia kira dapat solat tersebut. Jadi dia solat daripada awal lagi, dapat dah rakaat pertama tu. Rakaat kedua tu imam pergi bangun, dia dapat dah pertama tadi. Maka dia pun tak mau ikut, dia tak nak tunggu, dia pun nak cepat, dia dah parking kereta pun belakang-belakang. Maka dia boleh niat mufarakah, dia baca tahiyat, dia bagi salam. Sah solat Jumaat dia. Kalau makmum tak cukup 40, macam mana pula? Makmum cukup-cukup dengan dia 40. Sekali tu imam lah. Ni bila tu imam bangun, solat Jumaat tak habis lagi, dia pergi mufarakah. Bila dia mufarakah, dia bagi salam. Jadi tinggal 39. Sah ke tidak solat Jumaat? Gelak daripada awal tu tak tahu tu. Kita dia sah. Sebab syarat dia hak 1 rakaat dia semua 40 orang. Hak masa 1 rakaat pertama tu semua 40 orang dapat. Maka rakaat kedua sebelum kena imam pergi bangun, maka ada seorang ataupun 2 ataupun separuh 20 orang mufarakah. Tinggal 20 orang. Sah. Sebab apa? Dikira rakaat pertama semua 40 orang. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dia berlaku rakaat yang pertama, macam mana kita nak buat? Rakaat pertama, kita ikut dia sujud yang kedua, bangun Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kok mana tu imam? Baru 1 pergi buat gitu dah. Tak apa. Dah kira dapat 1, okey lah. Kita boleh mufarakah, tak ikut dia tu dah. Masalahnya kalau tak sempat dapat 1. Tak sempat dapat 1, tu imam buat perangai. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka masa tu tak boleh buat apa-apa lah. Dikira tidak sah solat Jumaat dan kena solat semula. Kalau imam duduk tahiyat tu, tahiyat akhir tu di rakaat yang pertama. Lepas sujud kedua, kita dah dapat tu. Lepas sujud kedua, kita dah dapat 1 rakaat full. Cuma lah kita nak bangun ke rakaat yang kedua. Tiba-tiba dia duduk, kita subhanallah, dia pekak. Dia tahiyat dia, umur 90. Lepas suruh jadi imam. Telinga lupa buat sound. Maka kita tak ada masalah, kita mufarakah, kita bangun, kita tambah solat sah. Sebab bakat-bakat dapat 1 dah. Macam tu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ingat dapat 1 rakaat dalam solat Jumaat sah dah. Walaupun imam batal ke ataupun imam buat perangai ke, kita boleh mufarakah dan solat Jumaat adalah sah. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, 8.50. Okey, kita tambah 1 kita. Lahan lah. 103.
Makmum yang takhalluf kerana membaca tasyahud awal. Tadi lebih kurang kan ni. Jika makmum takhalluf menyalahi atau meninggalkan imam kerana hendak membaca tasyahud awal, nescaya batal lah solatnya. Imam tadilah imam pergi bangun, dia pergi baca. Dan jika imam duduk kerana membaca tasyahud awal, maka tiba-tiba makmum bangun qiyam dengan sengaja, maka tidaklah batal solatnya. Dan perbezaan di antara takhalluf makmum kerana tasyahud awal membatalkan solat dan qiyam makmum semasa imam duduk tasyahud awal tidak membatalkan solat. Dia bagi sebab kenapa. Kenapa kalau imam bangun terus, makmum duduk baca batal. Kalau imam duduk baca, makmum bangun dengan sengaja, tak batal pula. Dia bagi alasan. Sebab apa? Hak tu batal, hak tu tak batal. Okey. Dan perbezaan di antara takhalluf, dia sebut dia duduk Q, bukan Q, KH, kho. Takhalluf. Di kita tak ngaji Arab baca takalluf. Takalluf makna dia berat. Takallufan. Takhalluf. Jadi dia mengulang cetak benda yang sama, dia copy and paste, dia payah. Perbezaan di antara takhalluf makmum kerana tasyahud awal membatalkan solat. Kalau dia duduk, imam bangun batal. Dan qiyam makmum semasa imam duduk tasyahud awal tidak membatalkan solat. Kalau dia bangun, imam duduk tak batal pula. Kenapa? Kerana bahawasanya takhalluf untuk membaca tasyahud itu meninggalkan dua perkara daripada wajib. Bila dia imam bangun terus, dia pergi duduk baca, dia meninggalkan dua perkara wajib. Apa dia? Yang pertama, fardu qiyam. Qiyam tu wajib. Duduk tasyahud tu sunat. Maka dia meninggalkan qiyam, pergi duduk, maka satu dah. Dia meninggalkan benda wajib. Baik, manakala makmum qiyam makmum dahulu daripada imam itu wajib. Pertama yang fardu qiyam, dan kedua mengikut imam. Mengikut imam tu wajib, dia tak ikut pergi baca. Jadi dia meninggalkan dua perkara wajib. Maka bila tinggalkan dua perkara wajib, batal solat. Baik, manakala qiyam makmum dahulu, dia pergi bangun dulu. Daripada imam itu meninggalkan satu wajib sahaja. Meninggalkan satu wajib sahaja, iaitulah menurut imam, mengikut imam. Qiyam tu dia buat, tapi ikut imam dia tak buat, dia tinggalkan satu kewajipan, maka dia tak batal. Kalau dia nak turun sunat, nanti sebut tadi, dia boleh dia berdiri dengan sengaja, dan kalau dia nak turun pun sunat bagi dia turun. Elok dia turun lah. Kalau dia berdiri juga, dia tak nak turun, sah solat dia. Tapi hukum dia haram. Hukum dia haram kerana dia tidak mengikut imam. Tidak ikut imam dalam solat, hukum dia haram. Walaupun solat dia sah, tapi solat dia haram. Ini banyak solat sah tapi haram. Saya sebut banyak sebelum dia pernah di contoh solat di tempat yang diharamkan. Tempat tu orang tak bagi solat, dia pergi solat. Tuan tanah tak bagi solat, dia pergi solat juga. Tapi solat dia cukup rukun semua. Solat dia sah. Tapi perbuatan dia solat di tempat yang dilarang, hukum dia haram. Dia lelaki solat cukup rukun semua, tapi pakai rantai, pakai gelang emas contoh. Solat dia sah kalau ikut cukup rukun syarat dan sebagainya. Tapi perbuatan dia solat itu memakai perhiasan yang bukan perhiasan lelaki, hak lelaki cincin saja, cincin perak. Maka perbuatan itu adalah haram. Dia solat, dia curi pakaian. Dia curi pakaian orang lain, dia pun solat. Maka solat ikut rukun syarat semua sah, tapi solat dia haram. Kenapa? Kerana memakai pakaian yang curi. Samalah sini, dia bangun daripada imam dengan sengajanya, solat dia sah, tapi perbuatan meninggalkan imam itu, hukum dia haram. Faham Nabi? Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, Al-Imam Al-Haramain telah memutuskan bahawa makmum yang bangun dahulu daripada imam dengan sengaja itu haram hukumnya. Ia turun kembali. Ini pendapat Imam Haramain. Dia haram turun kembali membaca tasyahud awal dengan imamnya, dan batallah solatnya jika ia turun membaca tasyahud. Ini Imam Haramain. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab tidak. Sebab tu kita nak kena mengaji lah. Kalau kita baca sendiri, kita pakai pendapat Imam Haramain lah. Tapi kita pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Dia boleh turun. Sunat dia turun,
Kalau dia tak turun pun tak apa, dia turun pun boleh. Dan solat dia tidak batal, itu pendapat muktamad. Pendapat ni banyak, tuan-tuan. Dalam fiqh ni, kalau tidak ada pendapat, bukan fiqh lah. Sebab tu kita kena ikut pendapat mufti. Bila dia mufti memfatwakan satu-satu fatwa. Yang pertama, dia banyak pendapat. Hak ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Pendapat dalam kitab-kitab ni banyak. Maka mufti dia akan pilih satu pendapat yang muktamad. Maka dia akan keluarkan fatwa. Nah, baik, bila dia keluarkan fatwa, makna mufti sudah memilih pendapat yang muktamad, maka wajib kita ikut pendapat mufti itu. Itu jenis pendapat yang banyak. Kalau benar tidak ada nas, itu pendapat, itu nama dia ijtihad. Itu ijtihad nama dia. Fatwa adalah betul ijtihad. Apa hukum kita nak pindahkan organ? Kita ni hidup lagi, kita nak bagi mata ke orang. Kita nak bagi buah pinggang ke orang. Itu tidak ada nas, boleh ke tidak? Maka ulama-ulama kita, mufti-mufti kita akan berijtihad. Bila dia keluarkan ijtihad kata boleh, contoh buah pinggang ada dua, dia berfungsi satu sahaja, dia takkan fungsi dua-dua, maka harus fatwa harus memindahkan buah pinggang, maka kita ikut harus. Itu fatwa ada kalanya tidak ada nas, ada kalanya ada nas tapi banyak sangat, dia akan pilih pendapat yang muktamad. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak habis dah pukul 8.55, jadi kita kena berhenti dulu lah. Kalau kita sambung dia akan jadi lebih panjang sebab yang ke-14 ni agak panjang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sekadar itu dulu pada malam ini. Tanda Cik Nasir lipat itu 104. Nanti saya tanya lah mana satu, saya tak ingat. Cik Nasir kena jawab 104. Mai awal nah. Daftar awal. Saya nak tanya, saya baru belajar mengaji Al-Quran, dalam masa yang sama ada majlis ilmu yang mana perlu saya dahulukan, mohon pencerahan. Jazakallahu khair. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Belajar Quran, hukum mempelajari Quran adalah wajib. Dan hukum mempelajari ilmu fardu ain yang lain daripada Quran, fiqh, akidah, ilmu akhlak ataupun kita sebut tasawuf hari ini, 3 serangkai itu yang kita katakan fardu ain juga wajib. Kalau bertembung dua ni, Quran wajib, fiqh wajib. Kita nak ngaji Quran tapi ada hak ngaji fiqh tempat kita tu. Ataupun kita nak ngaji Quran ada yang mengaji akidah tempat kita. Kita nak ngaji Quran ada yang mengaji akhlak, tasawuf tempat kita. Jadi empat-empat tu wajib belaka, maka kita boleh pilih lah mengaji Quran tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia berlaku bertembung tu kita boleh pilih Quran sebab dia wajib. Hak ni pun wajib juga tapi pilih Quran. Tapi hak 3 lagi pun kena mengaji masa lain lah. Kalau masa bertembung kita nak teruskan Quran sebab mungkin ustaz nak ngajak kita masa tu sahaja, masa lain tak ada, kita ngaji Quran dulu. Hak fiqh, akidah, akhlak mungkin kita boleh pilih hari lain yang tidak bertemu dengan Quran kita. Kalau kita mengaji Quran ni wajib, tiba-tiba ustaz ngajak tu ilmu fardu kifayah saja. Sirah Nabi contoh, sirah Nabi fardu kifayah. Ilmu tafsir fardu kifayah. Ilmu hadis fardu kifayah. Maka dahulukan Quran lah. Sebab Quran tu fardu ain, hak ni walaupun dia kuliah tapi kuliah nama dia kuliah ilmu dia fardu kifayah, maka kita pilih hak Quran macam tu. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baru ini saya solat zuhur berjamaah di satu negeri. Nama dia Berlis. Ada negeri Berlis ni. Bacaan Fatihah imam, makmum di kanan dan kiri langsung tak didengari. Sunyi sepi, tak ada orang, apa nak dikata. Itu aku tambahan. Sunyi sepi dalam masjid, adakah sah solat? Solat zuhur. Baik, bacaan Fatihah imam, makmum di kiri kanan tak bunyi memanglah. Bacaan kita sir, imam baca sir, makmum baca sir, dia bacaan sini, dia jiran sebelah dia tak dengar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak apa, tak ada masalah. Mereka baca cuma sir itu sampai peringkat kita duduk sebelah pun tidak mendengar. Itulah yang sebenar-benarnya.
Kalau kita pergi baca kuat, hak sebelah tu baca kuat masuk telinga kita tu sudah tidak dibenarkan dalam syarak sebab mengganggu sahabat kita di kiri kanan ataupun depan ataupun belakang. Nah, sebab tu kita tak boleh baca kuat. Kita baca bagi telinga kita dengar saja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kemudian nanti bila takbir, imam dia takbir kuat lah. Sunat bagi imam takbir kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sunat saja. Kalau dia tak bunyi pun nak, macam mana? Macam saya, tu imam. Tu imam. Tak bunyi apa? Tak apa, kita ikut je. Tak wajib dia bertakbir kuat. Nah, tidak wajib dia takbir kuat. Macam tu. Sebab tu kita kena nampak dia lah. Kita kena nampak dia, pergerakan dia. Dia takbir tak kuat, kita tengok dia bergerak, kita bergerak lah. Kalau yang duduk di sebalik tirai memang tak boleh. Duduk sebalik tirai, bila imam takbir tak dengar, memang dia tak boleh ikut niat mufarakah lah. Nah, contoh macam tiba-tiba mikrofon tu dia tak bunyi. Ataupun tiba-tiba saja karan tak ada, mikrofon tak bunyi lah. Jadi mungkin hak di balik tirai dia tak dengar dan dia tak nampak pula pergerakan makmum, maka niat mufarakah lah di sana. Nah, tak boleh ikut. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Last. Seorang imam solat maghrib, pada rakaat pertama beliau buat tahiyat pertama kerana terlupa. Pada rakaat pertama dia sudah tahiyat awal lah. Bila dia ingat terus dia bangun, teruskan rakaat kedua. Mana dia duduk at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah, dia teringat, dia pun bangun, Allahu Akbar. Tetapi selepas tahiyat akhir beliau terus beri salam tanpa sujud sahwi. Adakah solat tersebut sah? Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi imam tadi terlupa. Dia patut bangun ke rakaat yang kedua lah, solat maghrib. Tapi dia terduduk, tapi lepas duduk tu dia mungkin baca tahiyat sah. Dia teringat tu, dia terus bangun, Allahu Akbar. Dia sambung macam biasa. Maka bila dia terlupa macam tu, kaedah asal dia kena sujud sahwi lah. Nah, tapi dia terlupa sekali lagi. Nah, sampai innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi terlupa dah, lepas tu terlupa pula. Jadi dia tanya sah atau tidak solat imam. Jawapan dia sah lah. Nah, sah, tak ada masalah. Sebab sujud sahwi dia tidak wajib, sunat saja untuk menampung. Cuma solat dia jadi cacat sedikit. Sah dalam keadaan cacat. OKU. Lepas tu kita sebagai makmum tadi ni, kita tak boleh ikut sebenarnya. Bila dia duduk tu kita kena bangun. Allahu Akbar. Bangun diri rakaat yang kedua. Subhanallah. Jadi imam pun bangun. Kalau macam tu, kita walaupun kesalahan imam, kita boleh sujud sahwi lepas dia bagi salam. Assalamualaikum tu kita boleh sujud sahwi. Sebab bila imam sudah bagi salam, kita dah putus ikutan dengan dia. Walaupun dia buat salah, dia bukan kita boleh sujud sahwi. Nah, kalau kita tak nak sujud pun tak apa. Tuan-tuan, tapi kalau kita ikut tadi, imam patut berdiri rakaat kedua, kita pergi duduk juga. Lepas tu imam tu ingat, dia pun bangun, kita bangun juga. Bodohnya makmum. Mana boleh? Dah kita tahu dia patut berdiri, kita pergi ikut duduk, mana boleh? Kita kena bangun berdiri. Dan ucap tasbih, subhanallah. Siapa-siapa ikut tu imam dengan sengaja, yang dia tahu imam tu buat salah, pergi ikut juga, solat dia batal. Tu imam tak batal. Tu imam boleh bangun, dia terlupa tadi, dia tu batal. Nah, dia kena takbir mula. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, banyaknya disiplin solat jemaah. Nah, yang kita tak reti lagi. Apalah sambil-sambil belajar ni, kalau kita salah pun dia maaf pada syarak. Sambil-sambil kita duduk belajar, kita imam makmum, tiba-tiba kita buat salah. Nah, dimaaf pada syarak solat kita tu. Tapi kalau kita tak ada niat langsung nak belajar, pakai solat yang tu tak nak belajar, solat sahaja, salah sahaja, batal dan tidak dimaaf pada syarak. Kalau kita tak qada, maka kita menanggung zimmah dosa haram itu sampai kita mati. Itulah kelebihan orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Itu kelebihan dia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai.
Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.